Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Muamalat darjah 4. Baiklah para pelajar, kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu dalam pelajaran 4 yang bertajuk hibah. Seperti biasa, yang pertama kita pergi kepada pengertian. Pengertian hibah pada bahasa ialah tiupan atau berpindah. Dari segi istilah pula ialah pemberian sesuatu oleh seseorang ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan sebagai tanda kasih sayang. Jadi hibah ni kira macam hadiah. Hadiah kita bagi dekat seseorang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kita ingat dekat seseorang yang lain sebagai tanda kita kasih sayang terhadapnya, tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada si penerima hadiah ataupun si penerima hibah. Seterusnya, kita lihat perbezaan antara hibah dengan sedekah dan hadiah. Okey, sedekah ialah pemberian sesuatu dengan mengharapkan pahala akhirat. Manakala hadiah pula ialah pemberian kerana memuliakan atau menghargai seseorang. Ini beza sedekah dan hadiah. Sedekah kita beri kepada orang yang susah ataupun kita bantu orang lain hanya untuk mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadiah pula ialah kita beri hadiah ataupun beri sesuatu semata-mata untuk memuliakan seseorang ataupun sebagai menghargai apa yang telah dia lakukan kepada kita. Okey, itu beza sedekah dan hadiah. Seterusnya kita pergi kepada dalil hibah. Firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Maksudnya, ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, iaitu menerima doa permohonan. Seterusnya dalil dari hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahaddau tahabbu. Riwayat Al-Bukhari. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya berilah hibah agar menerbitkan kasih sayang. Okey, kita pergi kepada hukum hibah. Hukum hibah menurut para fuqaha bersetuju hibah hukumnya sunat. Sunat ni kita buat lagi kita dapat pahala sebab kita memuliakan orang lain. Okey, seterusnya 4.5 kita pergi kepada rukun hibah. Terdapat 4 rukun hibah. Yang pertama ialah al-wahib, iaitu memberi hibah, orang yang memberi hibah. Yang kedua al-mauhubulah, orang yang menerima hibah. Okey, seterusnya yang ketiga al-mauhub, iaitu barang yang diberi, dan yang keempat ialah sighah, iaitu ijab dan kabul. Baiklah, seterusnya kita lihat satu persatu syarat daripada rukun hibah. Yang pertama al-wahib, iaitu pemberi hibah. Disyaratkan kepada al-wahib, iaitu pemberi hibah, yang pertama memiliki apa yang dihibahkannya. Maksudnya apa yang nak diberi ataupun apa yang nak disampaikan kepada orang lain tu adalah miliknya sendiri. Okey, yang kedua, mestilah pemberi hibah sempurna akalnya. Yang ketiga, baligh dan cerdik. Dan yang keempat, pemberi hibah mestilah memberi hibah secara sukarela. Seterusnya yang kedua ialah al-mauhubulah, orang yang menerima hibah. Okey, rukun yang kedua ialah al-mauhubulah. Jadi dekat sini jika ada orang yang pemberi ataupun al-wahib, mestilah ada orang yang menerima, iaitu al-mauhubulah. Okey, kita lihat kepada syarat orang yang menerima hibah. Yang pertama, mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf.
Okey, jadi kat sini sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum balik ataupun kurang upaya, hibah boleh diberikan juga kepada walinya ataupun pemegang amanah bagi pihak yang bukan mukallaf tadi tu. Okey. Seterusnya yang kedua, mampu menguasai atau mengurus harta yang diberi. Okey, seterusnya kita lihat kepada rukun yang ketiga iaitu al-mauhub, iaitu barang atau harta hibah. Okey, yang diberikan tu, barang yang diberikan. Okey, yang pertama mestilah daripada harta yang halal, barang yang halal. Okey, hadiah yang halal. Seterusnya yang kedua, ada nilai di sisi syarak. Maksudnya dekat sini harta ataupun barang yang diberikan tu mempunyai nilai. Seterusnya, rukun hibah yang terakhir ialah sighah, iaitu ijab dan kabul. Yang pertama, lafaz sharih iaitu lafaz yang jelas. Sebagai contoh, ijab, lafaz si pemberi hibah, aku berikan barang ini kepada kamu. Lalu orang yang menerima hibah menjawab ataupun dipanggil kabul, aku terima. Ataupun lafaz yang kedua iaitu lafaz kinayah, iaitu sindiran. Sebagai contoh ijab, orang yang memberi hibah berkata, aku telah menyerahkan hak milikku kepadamu. Lalu orang yang menerima hibah berkata, aku reda. Itu adalah antara contoh ijab dan kabul. Jadi setakat tu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pengertian, dalil, hukum dan rukun hibah. Okey. Jadi kita akan sambung lagi untuk pelajaran yang seterusnya pada hari dan masa yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.